Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada yang sudi hadir ke kelas pencerahan pada malam ini. Kelas pencerahan pada malam ini merupakan siri yang ke-15 dan ini merupakan siri terakhir sebelum kita berhenti berehat untuk Ramadan. Walaupun dianggap liberal, tapi kita juga menyambut Ramadan. Pada malam ini kita bawakan seorang panel, iaitu saudara Marwan Bukhari, merupakan pelajar Universiti Yarmouk Jordan. Dan pada malam ini kita akan membedah satu buku, iaitu mudahnya Maqasid Syariah, tulisan Dr. Jasir Auda yang diterjemahkan oleh saudara Marwan Bukhari. Buku ini merupakan gabungan dua buku. Buku Maqasid Syariah, Beginner Guide, and Bayat Syariah wa Siyasah. Kita akan mendengar pembentangan lebih kurang 45 minit dari saudara Marwan, dan kita akan bukakan pada hadirin untuk bertanya soalan dan mungkin berdialog ataupun mungkin ingin mengkritik dan sebagainya. Dipersilakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan saudara Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azrin selaku moderator, kepada penganjur ataupun rakan yang terus menerus untuk memastikan malam ini berlangsung dengan baik insya-Allah, dan seterusnya rakan-rakan saudara-saudari yang hadir pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama berbincang, berkongsi pandangan dan juga bertukar idea seputar, saya kira lebih khusus buku Memahami Maqasid Syariah yang berada di setengah dari kalangan rakan-rakan. Baik, yang pertama berkenaan buku ini. Saya nak sentuh beberapa perkara tentang latar belakang sebab masa sekadar dalam setengah jam hingga 40 minit. Jadi kita tunggu bijak. Baik, kembali ke rancangan kita. Rakan-rakan sekalian, jadi saya fikir tak akan saya dapat untuk hurai dan juga bahaskan dan juga kongsikan suatu atau buku yang terjemah ini mengandungi dua buah buku ya. Yang pertama yang sebagaimana disebutkan sebentar tadi tentang Maqasid Syariah sekadar untuk pengenalan. Yang kedua tentang politik Islam, pemikiran politik Islam khasnya dalam kes negara-negara Arab yang dilanda revolusi. Baik, jadi saya tak akan sentuh, jadi saya akan sentuh asas-asas idea asas yang wujud dalam buku ini insya-Allah. Yang pertama tentang Maqasid Syariah. Rakan-rakan mungkin ada yang dah tahu, ada yang dah lebih banyak dah tahu berbanding saya, dan ada yang tahu sederhana saja, ada yang baru nak berkenalan. Jadi saya sentuh sekadar ringkas tentang Maqasid Syariah itu ialah sebenarnya kebijaksanaan ataupun apa yang menjadi tujuan, objektif. Sebagaimana sesebuah persatuan ada objektif, ada visi, misi yang hendak dicapai, yang mesti diletakkan target walaupun tak semestinya kita dapat capai secara ideal. Kita akan nampak kelompangan, tapi diletakkan perkara yang jelas apa yang mahu dicapai. Kalau ada unsur-unsur yang menyebabkan memang gagal untuk dicapai, secara jelasnya gagal untuk dicapai, tapi kalau sedang-sedang saja, maksudnya kita boleh usahakan untuk dicapai, ketika itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang jelas-jelas memang gagal dicapai, ketika itu kita tukar, maksudnya kita tukar kepada visi-visi yang relevan untuk dicapai. Jadi perkara ni secara asalnya perkara harian tentang tujuan hidup, tentang falsafah hidup, tentang apa yang mahu dicapai, tentang cita-cita, tentang matlamat. Tapi apabila bincang digabungkan ataupun perkataan yang menjadi tambahan di belakang perkataan maqasid itulah syariah, maka kita bincang tentang tujuan
syariah. Syariah ini apa tuan-tuan? Syariah ini kita biasa dengar syariah ini seolah-olah hukum hidup sahaja. Tak, hukum hidup sebahagian kecil daripada syariah. Dan sebahagian kecil yang amat kecil. Tapi kecil yang mana memberi implikasi yang besar dalam setengah perbincangan dan memberi mesej tertentu yang signifikan lah dalam apa yang dibawa oleh syariah. Tapi dia tetap berbicara yang kecil, sebahagian kecil daripada syariah. Syariah ada lebih besar daripada perkara tersebut. Jadi ada sejarah tersendirilah tentang perkataan syariah ini. Jadi ada sebahagian zaman tertentu dan juga sampai sekarang terutamanya apabila dibincangkan tentang syariah, kita biasanya menyebut ataupun memahaminya sebagai hukum hakam. Sebab itu sebahagian sebut syariah dan juga akidah. Islam itu akidah dan juga syariah. Din dan juga daulah antaranya yang biasa terkenal dalam biasa disebut oleh ataupun dinyatakan dalam setengah buku sehingga hari ini. Jadi kita boleh bincang pada hari ini. Jadi cuma apa yang dibawa oleh sesetengah pemikir, sesetengah ulama, mereka melihat bahawasanya perkataan asal bahkan dari sudut bahasa sendiri, syariah itu asalnya berkait dengan pergi kepada sumber air, mauridul ma, sumber air. Maksud jalan-jalan yang membawa kepada air. Okey, jadi ketika itu kalau nak bahas secara bahasanya memang sangat dalam, tapi secara ringkasnya dalam contohnya dalam banyak buku, banyak kamus ataupun banyak yang menjelaskan tentang erti perkataan, ia memang bermaksud jalan yang membawa kepada air. Maksudnya suatu yang mana manusia tidak dapat hidup melainkan dengannya. Sebab itu sebahagian ulama, sebahagian sarjana menganggap ia kalau air penting untuk kita bersihkan diri dan juga hidup. Maka begitu juga air dalam kata syariah, suatu yang kerohanian ataupun suatu yang maknawi, bermaksud untuk membersihkan diri kita dalaman dan juga membersihkan dan juga untuk hidup dalam kata tanpa syariah kita tak dapat bernafas dengan baik selaku hamba Tuhan. Itu secara asasnya. Justru syariah itu menurut sebahagian sarjana antaranya Dr. Jasir Rao dan Dr. Rasuli, bahkan sejak dahulu lagi antaranya bapa sarjana Al-Ajuri, beliau meletakkan tajuk buku beliau, kitab beliau syariah. Apabila syariah, beliau membahaskan dalam tu perkara akidah, membahaskan hukum hakam fikih, membahaskan perkara-perkara segala berkaitan-berkaitan dengan Islam. Apa maksudnya akan sekalian? Syariah itu adalah jalan kehidupan, way of life. So ketika itu ini bila kita ada satu peringkasan, bila kita menjelaskan maksud yang dimaukan dalam perbincangan ini, maka automatik kita akan dapat menangkis apabila cubaan setengah pihak dan juga tanpa sedar ataupun secara sedar kesilapfahaman menganggap syariah itulah keganasan, syariah itulah kekerasan, syariah itulah mengongkong wanita, syariah itu adalah itu dan ini. Jadi akan sekalian penting untuk kita menentukan maksud yang kita mahu bincang supaya tak pergi jauh dan juga supaya tak bercanggah dengan apa sebenarnya yang dimaukan. Baik, itu ditegaskan dan dalam buku ini saya kira juga disebut. Dalam buku ini dan juga dalam buku-buku yang lain. Di syariah itu adalah kehidupan. Tujuan-tujuan syariah, tujuan-tujuan sebab itu dibincangkan juga tentang maqasid aqaid. Tujuan-tujuan dalam akidah. Dalam sebagai salah satu maqasid syariah. Jadi itu luas. Saya menekankan keluasannya supaya kita menganggap itu sebagai maqasid kepada hukum hakam semata-mata. Seterusnya dibezakan antara syariah dan juga fikih. Syariah itu daripada Tuhan. Tidak akan sesekali bercanggah antara satu sama lain, tidak akan sesekali kita akan lihat kekurangan, tidak akan berubah. Baik, adapun fikih faham manusia dalam kata ulama-ulama mujtahid, sarjana-sarjana cukup ilmu alat mereka untuk meletakkan ataupun mengeluarkan hukum hakam, maka fikih itu kefahaman manusia. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ulama ini kata demikian, ulama ini kata demikian, yang ini pula kata demikian, bahkan berpuluh-puluh pandangan yang berbeza dalam satu isu. Sebab apa? Sebab kefahaman manusia berteraskan nas jelas, konteks tak jelas. Teks jelas, konteks sentiasa berbeza-beza. Zaman berbeza, tempat berbeza menghasilkan faham yang berbeza. Faham dalam kata nak realisasikan apa yang dimaukan oleh teks. Tapi pelaksanaan yang berbeza sebab apa? Sebab unsur-unsur lain yang diambil kira supaya yang kita tak dapat yang dikendung berceceran dan juga supaya menepati apa yang dimahukan oleh syariah.
Itu ringkasnya yang memberi kesan kepada khilaf antara ulama yang sangat banyak. Sangat banyak dalam satu mazhab pun banyak, terlebih antara mazhab-mazhab yang berpuluh-puluh atau yang masyhur biasanya 4 mazhab sahaja. Jadi rakan-rakan sekalian, itu supaya kita jelas beza antara syariah dan juga fiqh. Okey, disebabkan itu syariah tidak akan sesekali salah. Okey, tujuan syariah ialah tujuan yang dimahukan oleh syariah, oleh Tuhan dan juga oleh apa yang Nabi SAW ketika mana baginda SAW menyampaikan, menyebut suatu hadis, apa yang dimahukan sebenarnya. So dilihat pada sebab dinyatakan hadis tersebut. Apa yang dimahukan hadis ini dalam pembicaraan tentang apa? Tentang ibadat ke? Tentang politik ke? Tentang kehakiman ke? So ketika itu akan membedakan, bukannya diterjemah dan juga difahami secara literal. Baik, ini saya sebut sebagai pendahuluan supaya nampaklah secara asalnya itulah antaranya perbincangan dalam buku ini. Sesungguhnya pergi kepada perbincangan yang lain. Antaranya rakan-rakan sekalian tentang sejarah perkembangan ilmu maqasid syariah. Ada orang menyatakan ini sesuatu yang baru. Bukan, ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah ada sejak zaman sahabat, sejak zaman sarjana Islam, imam 4 mazhab dan juga imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain. Itu sudah yang jelas. Cuma perkataan yang digunakan tak seperti kata maqasid. Perkataan yang digunakan ada kalanya digunakan perkataan hikam, jamak ataupun plural kepada perkataan hikmah. Kebijaksanaan apa yang sebab itu antaranya ada sebahagian ulama terkenal dengan teori mereka al-hikam wara al-ahkam. Kebijaksanaan di sebalik hukum hakam. Maksudnya solat, kenapa berdiri, kenapa rokok, dilihat hikmahnya. Kenapa solat? Sebagian orang maqasid solat. Ada maqasid solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mengelakkan daripada perkara-perkara keji dan juga kemungkaran. La zikrullahi akbar, mengingati Allah itu lebih besar. Itu antara maqasid solat, nak ingat Tuhan bersama. Maqasid puasa antaranya supaya memberi kesan yang baik pada diri kita dari sudut kesihatan, memberi pengajaran supaya sentiasa mengingati orang-orang yang susah, yang bahagia sekeliling kita sebagai contoh. Maqasid haji, maksudnya ringkasnya rakan-rakan sekalian, ini bukan sesuatu yang asing daripada teks-teks kita dan juga ini telah digunakan. Beliau menyatakan ataupun penulis menyebut dalam buku beliau tentang sejarah para tokoh dalam ilmu maqasid syariah, antaranya tentang Al-Hakim At-Tirmizi, sang filosof ahli falsafah yang bernama At-Tirmizi, bukannya muhaddis ataupun tokoh hadis At-Tirmizi. Beliau ada buku beliau tentang Al-Hajj wa Asraruhu, haji dan juga rahsia-rahsianya, tentang solat dan wa maqasiduha, solat dan juga tujuan-tujuannya. Ini secara ringkas sejarah. Itu pergi kepada Imam Juwaini, pergi kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali dan juga ada perkembangan teori-teori. Sebab itu rakan-rakan sekalian, ini bukan sehinggalah berkembang pada zaman kontemporari khasnya, sebelum itu dah berkembang dan juga pada zaman kini digunakan lebih meluas perkataannya. Ini biasa berlaku dalam mana-mana teori. Dalam mana-mana teori biasa berlaku, biasanya bermula dengan asas-asas. Tokoh-tokoh tertentu menyebutkan secara batu asas. Selepas itu diperincikan, didetailkan oleh setengah tokoh yang lain, sehingga makin masak, makin matang perbincangan tersebut. Dia bukan sesuatu yang asing. Sebab itu saya menyebutnya sebagai menyatakan bahawasanya ini merupakan dari asasnya daripada teks dan juga daripada sumber pengajian Islam itu sendiri. Sebab sebahagian orang terlalu mudah mengatakan ini maqasid ini sebagai sesuatu yang bermaksud negatif terhadap apa yang mereka nyatakan. Dia rakan-rakan sekalian, cuma saya nak tekankan dalam buku ini beliau menyatakan antara orang yang terawal, bahkan ini juga dinyatakan antaranya oleh Ar-Rasuli dan juga beberapa tokoh yang lain, antara orang yang terawal ialah At-Tirmizi. Saya cuma nak menambah apa yang tak sebut dalam buku ini. Antara yang terawal lagi, sebab At-Tirmizi meninggal selepas 200 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204, lahir 150 itu tarikh Abu Hanifah meninggal. Baiklah kakak, saya sekadar menyebut tarikh tersebut yang menyatakan sebab Imam Syafi'i sudah menyebut perkataan seperti maqasid ammah, al-kulliyah, perkataan yang berkait dengan disiplin ilmu maqasid, yang sebagaimana dinakalkan oleh Al-Imam Al-Juwaini dalam beberapa perkara yang beliau antaranya Al-Burhan, teks penting dalam usul fiqh, dan juga Riyasul Umam, teks penting dalam politik Islam, bukan politik Islam. Jadi tribute
ataupun perhargaan, kita cari perkataan Melayu sikit, perhargaan terhadap Imam Syafi'i kelihatan seperti kurang. Jadi ada tokoh dari Malaysia, guru kita ataupun Dr. Wifaq, pengkaji yang bagus, penulis yang bagus, ilmuwan yang hebat, masih muda lagi, kurang dikenali, tapi beliau menulis dari sisi beliau maqasid syariah dari Imam Syafi'i, dan beliau maqasid syariah di sisi Imam Syafi'i. Maksudnya beliau menegaskan bahawasanya Imam Syafi'i mempunyai sumbangan yang besar, bahkan mendahului tokoh-tokoh yang telah disebut sebagaimana berselerakkan nama-nama mereka dalam buku-buku yang pelbagai. Jadi penting untuk disebut nama tokoh-tokoh yang memberi sumbangan dalam apa-apa disiplin pun, kan? Dia katakan sekalian, itu antaranya lah termasuk tambahan ataupun komentar daripada saya terhadap perbincangan tersebut. Seterusnya tentang praktisnya sejak zaman Nabi SAW, lagi saya bagilah beberapa contoh antaranya yang biasa popular, tentang arahan Nabi SAW kepada satu kumpulan ataupun dua kumpulan dari kalangan sahabat untuk pergi ke Banu Quraizah, kan, untuk menyelesaikan beberapa urusan, antaranya berkaitan serangan tertentu, berkaitan kepolitikan urusan tersebut. Lalu Nabi SAW kata, jangan, tidak boleh solat seseorang mana-mana dari kalangan kamu melainkan boleh sampai di Banu Quraizah. Satu kumpulan faham nak tak nak kena solat di sana. Satu kumpulan faham Nabi SAW mahukan ma'ara dan Nabi SAW, apa yang dimahukan oleh Nabi, bukan sekadar maqalan Nabi, bukan sekadar apa yang Nabi SAW katakan. So perbezaan antara dua kumpulan ini. Jadi kumpulan lain kata Nabi SAW mahukan cepat, supaya kita berjalan cepat. Jadi dia kata kita solat tengah jalan lah, tak perlu ikut secara literal Nabi SAW kata solat kat sana. Satu kumpulan kata kena solat kat sana. Kita bukan faham apa yang Nabi SAW kata. Okey, jadi berlaku, jadi masing-masing buat apa yang mereka yakin, kan? Jadi sampai pengetahuan Nabi SAW, Nabi SAW membenarkan kedua-duanya. Baik, ini salah satu contoh lah. Seterusnya contoh yang lain, ada setengah sahabat. Ini contoh yang bertentangan. Ada Nabi SAW perintahkan ambil lantik seorang pemimpin. Nabi SAW minta sahabat-sahabat untuk ikut pemimpin ini pergi untuk satu arahan. Jadi pemimpin ini sampai tengah jalan meminta menyalakan api, dan juga meminta para pengikutnya yang berada dalam kumpulannya untuk terjun ke dalam api. Lepas tu, sebab atas arahan taatilah pemimpin. Ini dalam teks, dalam hadis ada, dalam Al-Quran ada, tapi sahabat tak ikut. Ada yang hampir-hampir ikut. Sampai berita kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Lau dakhaltumuha lan takhruju minha abada. Kalau kamu masuk dalam api tersebut, kamu tidak akan sesekali keluar daripada api. Maksudnya kamu akan masuk neraka terus. Sebab apa? Sebab bodoh. Buat kerja bodoh, tak berfikir, tak guna akal. Aku bukan kata macam tu. Apabila aku kata taatilah pemimpin, kamu kena berfikir. Ini antara yang maksud dia. Maksudnya yang beberapa arahan tertentu mestilah tak bercanggah dengan perkara-perkara sejagat, perkara-perkara umum, perkara-perkara universal yang ditekankan oleh apa-apa teks pun. Tak boleh bercanggah. Sebab tu sebahagian bila dibincangkan kelihatan bercanggah, ketika itu tu fahaman yang pelik, kan? Walaupun dipukul belakang badan, bukan badan orang tengah tu biji kat belakang. Jadi belakang badan sebagai satu hadis. Sebab tu sebahagian ulama, sebahagian sarjana mengatakan yang difahami hadis tersebut mesti dilakukan takwilan, ataupun difahami dengan sebagaimana maksudnya, tak bercanggah dengan perkara-perkara kuli agama, perkara-perkara universal agama. Okey, jadi itu sebagai contohlah kenapa Nabi SAW marah. Sedangkan itu seperti ijtihad juga, seperti literal juga. Kenapa dalam hadis yang lain Nabi benarkan literal, hadis ini tak benarkan? Sebab hadis ini melibatkan nyawa manusia, melibatkan kepentingan umum. Dan juga jangan guna agama untuk kepentingan kamu. Nak bagi arahan itu, ini cakap ini arahan Nabi SAW, ini arahan Quran, tak boleh. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain, nak bagi tahu kenapa bercanggah, hadis yang lain Nabi SAW pernah ada seorang sahabat tanya, dia mimpi. Jadi seorang sahabat mimpi jadi kena mandi keesokannya dalam satu tempat yang pada musim itu musim sejuk.
ataupun sebelum itu lagi dia kena bahkan sebelum itu kena menimpa kecederaan pada kepalanya. Lalu bertanya kepada antara sahabat yang berada di sana, bertanya kepada sahabat yang lain. Jadi dia kata, boleh tak aku tayamum ataupun apa, aku kena mandi ke? Sahabat tersebut katakan pun kena mandilah walaupun sakit macam mana pun. Ini literal, memang itu pun ada dalam teks, tapi konteksnya sedang berbeza. Lalu sampai sahabat tersebut mandi disebabkan kecederaan yang kuat, menyebabkan beliau radhiyallahu anhu meninggal, mati di situ. Sampai pengetahuan kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Qatalu, mereka semua yang bagi pandangan macam itu telah membunuh lelaki ini. Qatalahumullah, Allah Ta'ala nescaya akan membunuh mereka yang berfatwa sembahyang macam itu. Apa maksudnya? Itu literal, tapi memberi kesan kepada umum, memberi musibah dan juga memberi mudarat kepada umum. Nabi SAW kata tak nak mesti pergi kepada perkara tak menjaga. Sebab itu pandangan itu salah. Nabi SAW kata kalau tak tahu tanya, bukan bagi pandangan macam tu dalam hadis tersebut sambungannya. Jadi saya tekankan beri beberapa contoh untuk menyatakan bahawasanya sebagai walaupun Banu Quraizah itu dibenarkan keizinan untuk berbeza pandangan, selama mana tak menyentuh kepentingan umum. Nak pegang secara literal tak kisah, tapi menyentuh kepentingan umum itu suatu masalah, dan juga kita untuk berbeza dan juga menentang pandangan tersebut itu satu tanggungjawab, dan juga untuk menyatakan itu sebagai khilaf tak apalah, itu suatu jenayah ilmiah. Rakan-rakan sekalian, itu beberapa contoh yang saya nyatakan. Seterusnya penulis antara yang lagi beliau memberi penekanan tentang maqasid syariah dan juga tugasnya dan juga peranan dan juga fungsi dalam pembaharuan pemikiran Islam kontemporari. Ini antara yang dinyatakan oleh beliau. Sebelum itu, biasanya bila disebut tentang maqasid syariah disebut dalam bentuk hukum hakam, apa yang mahu dicapai, apa yang sekian-sekian. Sebab tu Al-Imam ataupun Syekh Al-Qaradawi menulis buku beliau yang terkenal, Fiqhul Zakat, dan juga banyak buku beliau menyebut tentang sebahagiannya saya tak langsung tentang maqasid ini. Fiqhul zakat itu antaranya dalam sebahagian ulama menyatakan bahawasanya zakat itu tak dikeluarkan melainkan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Perkara-perkara asas, makanan-makanan uji yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi Al-Qaradawi dalam buku tersebut antaranya menekankan tentang peranan maqasid. Kalaulah sekadar untuk bahan-bahan ataupun tumbuhan-tumbuhan tani sebegitu saja, maka petani-petani kecil akan kena bayar zakat. Tokey-tokey besar yang mana dia tak melibatkan pertanian, perniagaan mereka akan tak kena bayar zakat. Bukan itu zalim, bukankah kezaliman itu tolak agama? Bukankah agama ini mendekati keadilan? Maka pandangan ini salah. Hadis ini difahami, Nabi SAW sekadar memberi contoh-contoh. Maka segala apa yang berbentuk bertumbuh, harta yang memberi makin meningkat, makin tumbuh, maka mesti dibayar zakat. Baik, ini kita lihat konteksnya. Kalau difahami secara literal dan juga melibatkan kepentingan umum, pandangan itu bermasalah dan juga ditolak. Jadi saya nyatakan beberapa contoh. Ini pengamalan dalam hukum hakam fikih yang berlangsung sepanjang zaman, sejak zaman Nabi SAW, zaman sahabat dan juga zaman tokoh-tokoh sarjana kita yang lain. Baik, seterusnya antara yang diusahakan oleh sesetengah tokoh pemikir Muslim dan juga sarjana Muslim yang lain, mereka mengusahakan untuk menjadikan maqasid syariah ini sebagai asas dan juga teras dasar di sebalik projek pembaharuan pemikiran umat Islam dan juga projek pembangunan fizikal, material dan juga kerohanian umat Islam. Bahkan kemanusiaan. Agama ini untuk manusia justru mesej masih bersifat kemanusiaan. Tidak dapat tidak. Jadi sebabkan itu bila bincang tentang maqasid syariah, rakan-rakan sekalian, bila bincang tentang daruriyatul khams, perkara-perkara darurat yang penting sangat dihajatkan oleh manusia. Yang 5 itu agama, nyawa, jiwa, agama, nyawa, jiwa sama je. Agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. 5. Sebahagian sarjana antara Qarafi menambah satu lagi al-arif, marwah ataupun kehormatan. Rakan-rakan sekalian, perkara ini saya nyatakan antara Asy-Syatibi, Al-Ghazali,
ramai dekat Zarkashi termasuk, dan juga ramai tokoh lagi menyebut perkara-perkara 5 ini bukan setakat dalam syariah kita, maksudnya bukan setakat dalam agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, bahkan dalam semua agama ada, semua syariat aja. Bahkan maksudnya perkara ini perkara universal. Mana ada agama yang tak fikir tentang agama? Mana ada agama yang tak fikir tentang jiwa, menjaga manusia? Sebab itu ada yang tentang puasa apa semua. Takkan tak ada agama berbincang tentang harta apa semua. Ada, secara asasnya ada. So ini menjadi landasan untuk berbincang hubungan antara agama sebagai contoh. Common ground, landasan bersama antara agama dan juga antara pemikiran-pemikiran yang wujud. Ini asas antara kumpulan-kumpulan yang berbeza latar belakang mereka sebagai contoh untuk dijadikan untuk bertemu, pertemuan dan juga titik persilangan yang mana bukan sekadar perbezaan yang di-highlightkan. Jadi antaranya lagi bila berbincang tentang antara yang paling jelas tentang pemikiran politik semasa yang dijelaskan oleh beliau dalam bahagian kedua buku ini. Dan jadi antaranya lagi saya Hussein Naus, Prof Hashim Kamali di IAIS berdekatan dengan UM itu, tak jauh dari kita, dan ramai lagi tokoh cuba menjadikan maqasid syariah ini sebagai inspirasi dalam projek pembaharuan pemikiran umat Islam. Perlu bercakap tentang pembaharuan peradaban, civilizational renewal, tajdid al-hadari, pembaharuan peradaban, pembaharuan ketamadunan. Ini antara yang ditulis oleh Syed Hussein Naus, ditulis tentang pembaharuan peradaban dan dikembangkan dalam bentuk pemikiran maqasid ke arah pembaharuan peradaban oleh antaranya teks-teks yang ditulis oleh Prof Hashim Kamali dalam buku beliau, beberapa buku beliau ada, dan juga beramai lagi tokoh dan antaranya kalau lihat tokoh-tokoh seperti itu, Ramadan sendiri menggunakannya, kan, menggunakan asas ini. Antara beza antara maqasid dan juga wasilah antara yang dibincangkan oleh beliau. Dia akan sekalian, ini secara asasnya antara perkembangan lagi apabila nak bincangkan tentang demokrasi sebagai contoh. Antara masyarakat sivil, mujtama' madani. Demokrasi kalau lihat walaupun apa nama tu tokoh terkenal Malik bin Nabi, walaupun beliau tak sebut kata maqasid, tapi lebih kurang lah bila mana baca ulasan beliau tentang demokrasi. Yang saya baca terjemahan Arab, saya tak baca yang Perancis, bahasa asalnya Perancis. Beliau menyebut tentang prinsip-prinsip umum. So prinsip-prinsip syura, prinsip-prinsip pemerintah yang baik apa semua ketika itu, dan bandingkan dengan demokrasi, dan juga beliau melihat apa pertemuan yang bertemu dan juga apa yang mesti diteruskan selepas itu. Maksudnya ini bukan suatu masalah untuk kita terima perkara-perkara yang baik yang datang walaupun bukan daripada pandangan umat Islam, apatah lagi dari pandangan tamadun-tamadun lain. Jadi itu antaranya asasnya lah. Selagi mana tak bercanggah dengan perkara-perkara kulli ataupun perkara-perkara universal, perkara-perkara sejagat dalam agama. Jadi itu antara contoh bila bincang tentang apa lagi, tentang isu, bahkan isu perubatan, bahkan isu pelbagai isu lagi, ketika itu berhajat kepada perkara sebegini. Dia akan sekalian seterusnya antaranya lagi saya rasa beberapa isu lah, beberapa isu yang menjadi perbincangan beliau, seterusnya bahagian-bahagian kedua, pada bahagian kedua dalam buku ini tentang politik antaranya. Banyak sangat isu jizyah, isu masyarakat madani, isu keadilan, isu macam-macam lagi. Dan sebelum saya akhiri, saya sebut lagi beberapa ataupun satu perbincangan penting antaranya tentang maqasid dan juga wasail, antara jalan untuk menyampaikan sesuatu, mekanisme dan juga antara tujuan, visi dan misi yang mahu dicapai. Ini antara perbincangan penting dalam buku hakam dan juga dalam projek pembaharuan pemikiran umat Islam, dalam projek gerakan aktivisme yang berasaskan keilmuan. Aktivisme ada sandaran di sebaliknya keilmuan, bukannya sekadar kita buat apa yang kita mahu buat, bukan sekadar secara emosi dan lain-lain, tapi adanya asas di sebalik itu. Jadi ketika itu antaranya kepentingannya mengetahui
antara wasilah dan juga maqasid. Saya bagi contoh tentang negara. Wasilah ini wasilah lah yang bahasa Melayu pun ada guna, ataupun mekanisme, ataupun jalan-jalan, jalan-jalan yang pelbagai menuju kepada tujuan yang satu. Baik. Jadi antaranya tentang tentang syura. Syura kita anggap sebagai mabda, prinsip sebagai contoh. Syura prinsip. Jalan berbeza. Untuk memantapkan, meneguhkan, merealisasikan syura tersebut. Antaranya menerusi pilihan raya, antaranya menerusi demokrasi. Sebab itu dalam buku Fiqhul Maqasid, Syekh Qaradawi meletakkan syura itu prinsip. Demokrasi itu salah satu jalan untuk mencapai prinsip tersebut. So apa masalahnya? Itu kata beliau. So antaranya lagi menerusi gerakan-gerakan NGO yang bercakap tentang demokrasi. Itu juga wasilah, kan? Jadi bukannya itu wasilah berbeza, tapi setengah orang nak kekalkan wasilah tertentu saja. So syura itu sekian. Berkumpul 10 orang untuk lantik 10 orang yang akan datang. Contohnya 10 orang yang akan datang akan memimpin orang yang akan datang. Sepatutnya orang akan datang yang lantik sendiri. Sebagai contoh lah kalau masalah yang ditimbulkan. Jadi ini antaranya, tapi wasilah tersebut bolehlah digunakan, tapi tidaklah anggap sebagai ini satu-satunya. Itu sesuatu yang bermasalah, sebab nak tahqiq supaya tak berlakunya masalah, tak berlakunya tak ada pemimpin, tak berlakunya tak ada organisasi bermasalah, supaya selepas itu misi dapat dicapai. So itu antaranya. So apabila tercapai menerusi jalan macam mana pun, juga tak menzalimi sesiapa, so ketika itu jalan tersebut yang terbaik. Itu antara contoh. Antara contoh lagi untuk amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar merupakan prinsip disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran, sebagai juga dalam hadis. Jalannya berbeza. Takkanlah semua yang nak suruh kerajaan buat. Sebagai orang anggap bila mana kita ni ataupun umat Islam ada kerajaan, maka jiran sebelah rumah kita yang tak pakai tudung, kita kena buat akta supaya semua pakai tudung. Mana ada? Nabi SAW ajar secara secara asalnya pendidikan, tarbiyah. Nabi SAW tak buat akta supaya pakai tudung. Nabi SAW kata tak pakai tudung ataupun tak tutup aurat, laki ke perempuan ke, kesannya sekian. Celakalah untuk sekian. Kalau yang buat macam ni sekian. Bukan semua perkara mesti diundang-undangkan. Lalu dalam buku ini bicara soal membedakan antara jenayah dan juga dosa. Bukan semua dosa merupakan jenayah. Bahkan bukan semua jenayah merupakan dosa. Sebahagian besar jenayah itu kalau kita lihat dosa, tapi bukan semua jenayah dosa. Kalau langgar lampu merah, bukan semua keadaan bersalah. Kalau langgar lampu merah ketika itu laluan, memang laluan hijau kat lain. Tapi kalau langgar pukul 3 pagi, tak ada polis. Langgar pukul 3 pagi. Kalau lah ketika itu pula ada nak cepat, takkanlah tak langgar. Ni bahaya. Rakam. Tak, saya sebut contoh. Ini tafilat salah satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi saya sekadar nak sebut, bukanlah semua itu merupakan jenayah. Bukan jenayah, semua jenayah itu merupakan dosa. Sebagaimana bukan semua dosa itu merupakan jenayah. Tak semua dosa. Maksudnya jenayah mesti dikenakan hukuman tertentu. Apatah lagi kalau hukum hudud ataupun hukum-hukum yang disebut dalam Islam tertentu sedikit saja yang dinyatakan secara jelas. Sedikit saja. Sebab itu Mahkamah Sivil merupakan takzir. Dan juga pelaksanaan Islam sudah berlangsung lama di negara tanah air kita dan banyak negara umat Islam, walaupun tak dinamakan Mahkamah Takzir. Bagi contoh, itu keputusan pemimpin, itu dibincangkan dan melalui saluran-saluran tertentu, prosedur-prosedur tertentu. So Islami lah tu. Berapa keadaan, walaupun dalam setengah mungkin boleh dibincangkan lagi setengah. Kita cuma nak bagi tahu, jangan letak dikotomi antara sivil dan juga syariah. Sebahagiannya bertemu. Dan juga boleh jadi apa yang dinamakan perkataan syariah itu sendiri kadang-kadang tak syariah pun. Kadang-kadang. Betul tak? Ini berlaku sebagai contoh kalau dinamakan atas nama syariah. Sebab itu Imam Ibn Qayyim sebut, kalau syariah itu keadilan, syariah itu kebijaksanaan, syariah itu kebaikan, syariah itu semua perkara yang membawa kepada perkara tersebut. Maka apa-apa tindakan, tafsiran, perbuatan yang mana perkara kezaliman, kejahatan, keburukan, kebodohan tak boleh dianggap sebagai syariah. Walaupun orang kata macam mana pun, takwil macam mana pun, itu ayat perkataan beliau. Tak boleh kata syariah.
So, walaupun orang guna perkataan Islam, perkataan syariah, apabila bercanda dengan prinsip-prinsipnya yang jelas, ketika itu bermasalah. Kita katakan bermasalah. Sebagai contoh, sebelum ini saya sebut contoh yang jelas, mungkin ada satu puak di Syria, dalam musim perang pun ditegakkan hudud. Apa ni masalah? Ni bukan saya nakalkan keluhan guru saya di Jordan. Apa ni suatu masalah? Memburukkan nama Islam. Bukan itu tujuan dia. Perang salah satu jalan. Walaupun disebut perangilah arahan, tapi jalan. Perangilah, berperanglah, tapi perang tetap jalan untuk mengelakkan fitnah. Hatta la takuna fitnah, supaya tak berlaku fitnah. Apa maksud fitnah? Bukan fitnah si A fitnah B, C, B sebagaimana kita faham dalam konteks Melayu. Fitnah itu bencana, malapetaka, pemaksaan, kediktatoran, kezaliman, kejahatan dan lain-lain yang berkaitan. Itu fitnah. Supaya tidak berlaku fitnah. Okey, so ketika dalam konteks yang tak dapat dielakkan, bukan dalam sebuah konteks. Sebab itu Nabi SAW bila dah berada di Madinah, walaupun di Mekah ditekan macam-macam, tapi tak buat apa. Bila tak dapat elak, tak nak. Perang itu suatu yang mesti dielakkan, melainkan tidak dapat tidak. Keamanan, kedamaian itu mesti diutamakan pada setiap waktu, walaupun ketika tidak dapat tidak. Maksudnya tak dapat tidak yang biasa-biasa lah. Kan? Jadi perangilah dalam ayat tersebut. Perang itu wasilah. So, ketika untuk menegakkan supaya nak mengelakkan fitnah dalam negara kita, tubuhkanlah NGO untuk memerangi rasuah supaya tak berlaku fitnah. Itu sebagai contoh. Bukan tukar ayat Quran, tapi itu sebagai contoh untuk mengelakkan. Tubuhkanlah kumpulan-kumpulan untuk menyiasat ataupun mengawal ataupun menjadi pemerhati untuk pilihan raya sebagai itu, untuk mengelakkan kezaliman. Sebab itu suatu fitnah. Itu juga jalan. Itu juga untuk tahqiq atau untuk realisasikan perkara yang dimahukan dicapai oleh syariah. Itu mekanisme, itu wasail yang berbeza untuk capai tujuan yang satu. Okey. Amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya, munkar saya sebut dalam konteks yang luas lah. Islam yang menyebut dalam konteks yang luas, walaupun setengah orang menganggap menyebutnya dalam konteks yang sempit. Sebab ia sebut sebahagian yang kecil saja. Amar ma'ruf nahi munkar, memerangi rasuah, membuat organisasi untuk perang rasuah, menolak, itu satu amar ma'ruf nahi munkar. NGO tersebut membuat jawatan kuasa di kawasan perumahan untuk menolak apa namanya, untuk menjaga malam, itu amar ma'ruf nahi munkar. Tak perlu ada kerajaan pun kadang-kadang, inisiatif masyarakat sendiri, kan, untuk mengelakkan kejahilan, dan juga untuk menambahkan kecerdikan. Itu amar ma'ruf nahi munkar. KFTM buat. Sebagai contoh, enggak banyak lagi kumpulan lain buat. Itu suatu yang walaupun tak sebut perkataan Islam, bagi contoh, tapi itu suatu yang sangat Islamik kalau difaham dalam kerangka ini. Kita cuba bagi faham supaya, atau kita sebut supaya melihat inilah apa yang disebutkan sebagai syariah. Segala perkara yang baik dan juga bercanggah dengan perkara-perkara yang kulli, perkara-perkara yang umum, perkara-perkara yang sejagat, dan juga perkara-perkara yang qat'i dalam agama kita, itulah syariah. Baik, seterusnya lagi, apabila bincang tentang hal tersebut, tentang maqasid dan juga wasail ataupun tujuan dan juga jalan, kita akan nampak macam-macam. Tak terhad saja. Okay, nak selesaikan masalah tak pakai tudung, ataupun masalah orang yang tak menutup ataupun pakai dengan baik, itu tugas kumpulan dakwah. Sebarang sekatan atas nama apa, sebagai contoh mesti dibuang. Sebagai contoh sekatan di masing-masing tertentu, untuk tokoh-tokoh yang besar, untuk tidak beri pengisian. Itu masalah. Itulah kemungkaran yang mesti dicegah. Sebab dia menyebabkan, sebab itu sebahagian orang mencegah kemungkaran dan mencipta kemungkaran yang lain. Ini berlaku. Sebab itu kemungkaran tak boleh dicegah, melainkan adanya kita fikir pertimbangan kita, insya-Allah tak ada selepas itu bangsa-bangsa boleh hilangkan. Nabi SAW sebab itu tak marah Badui yang kecil dalam masjid, tempat suci, tempat bersih. Sebab antaranya lagi mungkin dia lagi marah, lagi jauh daripada Islam. Antaranya lagi sebab makinlah dia jalan jauh-jauh. Contohnya jalan bau najisnya lagi berselerakan. Tapi so ini antaranya kecerdikan dalam mencegah kemungkaran. Sebab itu antara topik penting, walaupun tak disebut oleh beliau,
Saya harap boleh kita bincang lain kali ataupun boleh ditulis insya-Allah tentang fikih taghyir munkar. Faham bagaimana mengubah kemungkaran. Merubah. Sebab itu digunakan perkataan merubah. Taghyir. Kan? Falyughayyirhu. Hendaklah diubah. Ubah, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan yang menolak kesalahan dengan mencipta kesalahan yang lain. Ini biasa berlaku pada hari ini sebagai contoh. Disebabkan tak ada pertimbangan dan juga emosional mendahului pemikiran yang sihat. Jadi itulah antara beberapa perkara yang saya fikir baguslah untuk saya kongsikan ataupun harapnya itu bermanfaat untuk saya kongsikan dan juga sebut kepada rakan-rakan sekalian. Dah dalam 40 minit Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kalau ada apa-apa persoalan rakan-rakan boleh kongsikan ataupun ada apa-apa lontaran pandangan boleh nyatakan. Dan kalau saya ada apa-apa saya fikir poin penting yang saya terlepas pandang untuk sebut, saya akan sebut nanti insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Marwan membentangkan mengenai buku Mudahnya Maqasid Syariah. Buku ini pihak kami telah kontak Abin untuk bertanyakan mengenai buku ni, tetapi mereka nyatakan bahawa tak ada stok, dicetak lebih kurang 500 saja. Jadi tengah diulang cetak. Nanti mungkin boleh dapatkan di pasaran. Kita buka kepada sesi soal jawab. Jangan marah. Kita buka kepada sesi soal jawab. Pertama sekali saudara Marwan, antara yang ditulis dalam buku ni mengenai bab yang ke-11 iaitu tajuk dialog antara Islamis dan kamp sekular dan liberal. Buka kepada ni ke? Ya, Tanya dulu. Buka pada bagi moderator dulu. Moderator ada veto. Bab ni agak menarik untuk kita bincangkan, iaitu dialog antara Islamis dan kamp sekular dan liberal, kerana belakangan ni dilihat Islamis lebih banyak melabel dan menyerang, mengkafirkan dan sebagainya. Dia tidak membawa kepada jalan dialog dan perdamaian dan sebagainya. Apa pandangan saudara Marwan mengenai isu-isu ini? Yang lain boleh siap sedia dengan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada penyoal. Tentang perkara tersebut saya punya pandangan, saya samalah dengan pandangan penulis. Bukan dialog antara Islamis ataupun sekular, dialog antara seluruh manusia. Itu suatu. Kadang-kadang kita kepada Islamis dan sekular, kita tekankan Islamis sekular mesti berdialog. Semua kena berdialog. Apabila ada kemusykilan, apabila ada masalah, kedamaian dan juga keamanan sentiasa menjadi jalan utama. Kekerasan dan juga berbentuk peperangan itu jalan yang terakhir dan tak kedua. Walaupun beramal Islami itu nombor 1, pelajaran bukan nombor 2. Saya tak kata macam tu, saya kata lain. Saya kata keamanan juga kedamaian dan juga jalan yang sihat, demokratik dan lain-lain berkaitan sentiasa berada di tempat yang pertama. Peperangan, kekerasan berada di tempat yang terakhir, bukan yang kedua. Jadi rakan-rakan sekalian, jadi saya punya apa macam tu, saya ringkasnya. Ini tapi masing-masing kena sentiasa jujur dalam berdialog dan juga mencari kata putus. Apatah lagi, tak kisah dalam dunia politik ke dalam dunia apa, kita kena jujur dan meletakkan sangka baik. Kita diminta bersangka baik kepada semua Muslim ataupun bukan Muslim. Muslim yang macam-macam jenis pun, kadang-kadang kita diminta bersangka baik, tapi berjaga-jaga dengan semua. Berjaga-jaga itulah mungkin sebagai orang anggap sebagai sangka buruk. Tak sangka buruk, sebab sangka buruk tu kadang-kadang mencipta kalau tak ada kewaspadaan, dia akan mencipta kenaifan. Naif.
Betapa ramai yang ikhlas dan juga baik tapi naif akhirnya disalahguna ataupun diperguna. So, berdialog itu suatu tak dapat elak lah. Kan, untuk contoh dalam negara Malaysia, kita bagi contoh. Kalau ada yang sekular, yang liberal ke, yang apa-apa ke, dalam banyak keadaan boleh dicapai kata ada pertemuannya yang mesti kita lakukan bersama. Bahkan kalau dalam satu kampung tu macam-macam kepala, macam-macam orang ada. Ataupun dalam satu taman, kampung mungkin tak sampai macam tu kot, tapi satu taman di bandar-bandar. Tapi untuk jaga keselamatan, contoh ada satu kes kecurian, ketika itu mereka pun ataupun berderet kecurian dalam seminggu tu, contohnya kalau berlaku, lalu mereka pun berbincang. Tak kisah kalau latar belakang apa, agama apa pun, kita mesti jaga kawasan perumahan kita ini, bangunan kita ini, supaya tak diceroboh. Lalu dibuat jawatan kuasa, adanya itu, adanya ini, tugas itu, tugas ini, berjaga malam ke apa ke. Itu suatu bentuk juga, satu bentuk kalau dalam konteks harian kan. Dalam konteks kampus pun itu tak ada masalah pun. Cuma kita kena letak matlamat yang jelas. Dan itu tentang organisasi. Kalau saya sebut, saya tak sebut, orang akan boleh baca dalam buku tentang perundingan. Ada buku-buku yang tulis dalam amalan berpersatuan tentang buku bagaimana nak capai kata sepakat dalam mesyuarat. Kan? Tak semua dapat, tapi akhirnya ada beberapa perkara yang penting dan itu mesti direalisasikan. Khianat itu akhirnya masalah. Sebagaimana negara Madinah, Perlembagaan Madinah itu antara dialog dan juga mencapai kata sepakat antara kumpulan berbeza. Disebut nama kabilah-kabilah yang banyak, disebut nama kumpulan beragama yang banyak disebut. Sebab itu Yahudi yang tu bukan Islam nak memerangi Yahudi, bukan sebab nak memerangi Yahudi, tapi sebab langgar janji. Sebagaimana kalau orang Islam langgar janji. Sebab itu dalam Islam, golongan yang bukan Islam, bukan Muslim, ada jenis-jenis, dan juga golongan Muslim ada jenis-jenis. Ada fasik, mereka boleh melanggar janji juga. Ada munafik yang mana yang diteruk. Jadi tapi saya nak sebut dalam Quran guna perkataan yang tersebut nak bagi tahu ini tak kenal apa agama kau, ini tak kenal apa agama awak. Itu sopan sikit. Itu ia tak kenal apa latar belakang, tapi boleh berlaku pada siapa-siapa saja. Itu sebut kan, kita lihat disebut tentang kebaikan-kebaikan yang boleh dilakukan ataupun dalam hadis Nabi SAW sebelum dibangkitkan Nabi SAW. Dan ini yang famous lah kan, hilful fudul, perjanjian terlepas keterengganuan. Baik, rakan-rakan sekalian, itu salah satu contoh sebab nak menjaga hak orang Yaman, pedagang dari Yaman, tak silap saya kan. Jadi Nabi SAW sebelum itu belum dibangkitkan. Apabila dibangkitkan, Nabi SAW kata apa? Kalau aku diajak sekali lagi, aku akan hadir. Lau du'aitu ila mislihi la ajabtuhu. Kalau aku diajak sekali lagi untuk berbincang dan untuk buat gerakan seumpama itu, membantu orang yang dizalimi, aku pasti akan hadir. Itu salah satu contoh kan? Jadi itu saya, tapi yang penting saya nak highlightkan dialog antara manusia. Tak kisah latar belakang apa pun, is kat belakang tu apa pun, semua kena mengutamakan perbincangan Allah. Terima kasih. Kita buka kepada sesiapa yang ingin bertanya soalan. Question from the floor. Kalau tak faham bahasa Melayu, okay. Yang belakang. Saudara yang belakang. Tak ke? Oh, dah air. Minta penjelasan sikit berkenaan dengan maqasid taklidi yang dikatakan dalam buku ni dirumuskan daripada turut secara warisan berbanding dengan nas-nas asli Al-Quran. Apa dia? Sekali lagi. Maqasid taklidi. Yang dikatakan dalam buku ni, maqasid taklidi ni dirumuskan daripada turut warisan. Boleh explain tak? Yang berbanding dengan data nas-nas asli Al-Quran. Tapi nak kumpul. Okey, saya bagi pandangan ya.
Sebenarnya kalau pun taklidi itu tak berasas atau berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Semua itu lebih pada pembahagian akademik lah, pembahagian akademik. Sebab yang kontemporari mereka bercakap secara lebih jelas. Sebagai contoh, tentang maqasid Al-Quran yang disebut oleh Rashid Ridha. Disebut 10 tak silap saya dalam Al-Manar beliau. Semua maqasid tentang menjaga hak-hak wanita apa semua disebut secara jelas. Menjaga akidah apa semua disebut, menggalakkan berfikir, menggalakkan kajian saintifik sebagai contoh disebut. Ini dari maqasid Al-Quran. Ini perkembangan kontemporari punya diskurs. Kalau dalam buku Al-Imam Al-Aiz Abdul Salam, tokoh yang terkenal, digelar Sultanul Ulama, beliau menyatakan maqasidul Al-Quran dia sekadar dua perkara disebut, iaitulah menolak ke mafsadah dan juga menolak ataupun mengangkat kebaikan, masalah. Jadi tapi segala pembicaraan selepas itu walaupun kontemporari, dia highlight ikut dunia semasa. Tapi asasnya taklidi pun daripada Al-Quran Sunnah, semua mungkin tak secara jelas sebut. Sebagai contoh bila orang sebut laqad arsalna rusulana, kan, sampai habis ayat yang sebut tentang kebangkitan, diutuskan Rasul itu untuk menegakkan keadilan. Tak disebut secara jelas keadilan sebagai maqasid sebagai contoh, tapi di highlight. Sebab hari ini kita tak nak kena bincang, sepatutnya dah lama dah dibincang. Dulu disebut tapi tak sebut secara jelas. So keadilan itu salah satu maqasid penting. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak, contohnya. So aku dibangkitkan untuk ataupun diutuskan untuk menegakkan ataupun menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Okey, itu disebut oleh Nabi SAW. So penegakan ataupun penyempurnaan ataupun perkara berkaitan dengan akhlak dalam segala bidang, dalam politik, dalam penyembelihan haiwan, dalam memelihara haiwan, dalam memelihara alam sekitar, aku dibangkitkan untuk menyempurnakannya. Itu salah satu maqasid penting dalam agama. Jadi itu antaranya. Semua taklidi ke ataupun kontemporari ataupun sebelum kontemporari dah diambil secara jelas lah daripada Al-Quran dan juga Sunnah, terus secara langsung. Jadi itu antaranya lah. Cuma bila mereka mahu merujuk, ada disiplin yang tertentu lah, bukan senang-senang mereka lakukan. So sebab itu ada perbezaan pandangan. Sebagai contoh, Al-Qaradawi menyebut maqasid Al-Quran itu ada 7 dalam buku beliau Kaifa Nata'amal Al-Quran, bagaimana berinteraksi dalam Al-Quran. Tuhan Jabir Al-Alwani sebut 3 kan. Antaranya dia sebut Al-Umran, ketamadunan, At-Tauhid, pengesaan Tuhan yang pertama. Yang kedua At-Tazkiyah, penyucian dan juga pembinaan diri. Tazkiyah itu nafsu, bukan sekadar bermaksud penyucian dalam bentuk menyucikan, ia juga bermaksud pembinaan. So itu beliau sebut Tazkiyah, At-Tauhid dan juga Al-Umran, pembinaan tamadun. Jadi itu yang beliau sebut 3 maqasid Al-Quran. Sebahagian orang sebut, ada yang tambah, Ibn Ashur sebut dalam buku Tahrir wa Tanwir, tafsir beliau yang terkenal berjilid-jilid itu, beliau sebut lain daripada apa yang Qaradawi sebut, tapi semuanya saling membantu mengukuhkan. Dan semua yang ni highlight lebih, yang ni highlight kurang. Jadi itu antaranya lah, supaya saya fikir antara yang paling jelas untuk menjelaskan, untuk lebih dekat dengan bahasa semasa lah. Allah Alam. Ada lagi soalan? Saya tanya satu soalan mengenai istilah-istilah dalam yang digunakan secara umum sekarang dengan keadaan maqasid yang dalam buku ni lah. So tujuan maqasid dia nak berjelaskan lah kan, suatu hukum. Tapi kalau saya nak tanya spesifik dalam soal siasat politik, ada 2-3 isu saya menulis dan saya terbaca. Macam contoh demokrasi dan masyarakat sivil lah. So ada setengah-setengah pihak menolak konsep demokrasi, macam banyaknya ulama Indonesia lah, Abu Jibril dan seorang tu. Dan masyarakat sivil ni atas sebab istilah tu, bukan sebab apa yang dibawa. Sebab dalam Imam Mawardi tu cakap siasat tu diri untuk meninggikan Allah SWT sendiri kan. Tapi apabila istilah demokrasi dan masyarakat sivil ni, dia tak cukup. Macam Imam Al-Maududi pun cakap pasal demokrasi, dia tak cakap demokrasi, dia cakap demokrasi kan.
So apabila macam negara kita menerima demokrasi masyarakat sivil dalam konteks yang di luar, yang masyarakat barat timur tu, maksudnya kita dah lari daripada apa yang Imam Mawardi cakap tu, meninggikan Allah. Kita dah buka sempadan tu lah demokrasi tu, yang suara majoriti melebihi suara kan. So macam mana dalam keadaan semasa sekarang? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Saya cuba kongsikan pandangan. Kalau akan ada pandangan lain ataupun ada bertentangan dengan pandangan saya sangat mengalu-alukan. Baik, tentang soalan tersebut, ini antara perkembangan, saya kira perkembangan wacana dalam dunia Islam, wacana politik. Jadi kita lihat apabila jatuhnya ataupun ketiadaan pusat pemerintahan umat Islam atas nama khilafah yang biasa kita dengar, biasa kita kenal, seolah-olah umat Islam mencari identiti kepolitikan Islam kita bagaimana dalam dunia moden ini. Dalam dunia umat Islam sedang dijajah. Sebab itu ketika mana baru sahaja dibubarkan khilafah pada waktu itu, artinya beberapa gerakan untuk menegakkan kembali khilafah di beberapa tempat. Begitu. Jadi itu selepas itu ada debat tentang demokrasi halal. Sebab itu sebahagian kata halal, itu jalan. Sebahagian berbincang tentang teori demokrasi kan, hujah Abdul A'la Al-Maududi. Itu satu perkembangan perbincangan. Sehingga sebahagian menyatakan, sebahagian yang tak sedikit lah, sebagaimana saya sebut sebentar tadi lah. Dan juga demokrasi itu sendiri suatu yang kalau kita lihatlah, ada beberapa perkara yang berbentuk prinsip umum, ada beberapa perkara yang dites, yang memang bukan antara Islam dan juga tafsiran tersebut ia berbeza. Banyak antara kumpulan banyak berbeza tentang hal tersebut secara akademiknya, secara falsafahnya. Jadi itu sebab itu apabila kita lihat demokrasi itu bukan tujuan, dan itu sebagai salah satu mekanisme yang relevan dan juga padan lah. Kalau ada nak ganti, kita minta ganti, tak masalah. Nak ganti dengan apa? Kesultanan yang berbentuk warisan darah itu tak ada langsung asas dalam Islam sebagai itu. Tapi pemerintahan ada asas dalam Islam supaya mengelakkan apa yang berterabur semua, supaya lebih tersusun. Sebab itu Ibn Ashur letak menguatkan ini yang baru dicadangkan, memelihara kesatuan rakyat, kesatuan ummah sebagai salah satu maqasid umum yang penting, kata beliau. Baik, jadi demokrasi itu salah satu wasilah untuk merealisasikan keadilan, merealisasikan syura. Adakah realisasi sangat ada guna demokrasi atas nama demokrasi dibuat macam-macam? Tak kata. Sebab itu ia sekadar wasilah. Sebab itu ada wasilah lain untuk tingkatkan keadilan yang banyak. Jadi itu salah satu lah untuk jawapan saya lah. Jawapan peribadi saya, perkara ni sebenarnya saya ada asasnya prinsip-prinsip umum ataupun perkara-perkara yang membentuk perkara sejagat yang memang dimahukan dalam demokrasi itu sendiri. Jadi saya pinjam hujah Malik bin Nabi. Beliau menyatakan dia itu suatu masalah dan memang ada asasnya yang jelas dalam Islam. Jadi kalau membentuk adakah demokrasi bila dilaksanakan seolah-olah bila putuskan suatu keputusan kita menggunakan suara ramai berbanding suara Tuhan sebagai contoh. Adakah begitu? Tak. Tidak ada walau satu ayat, tidak ada walau satu hadis, tidak ada walau satu hukum boleh dicipta oleh majoriti manusia sekiranya demokrasi. Tak boleh. Praktik ataupun pengamalan dan juga implementasi sesuatu dasar polisi awam, polisi negara berkehendak kepada suara umum. Kalau laksanakan sebaliknya yang bermaksud berbeza dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan secara jelas sebagai contoh, ketika itu kita tak ubah hukum pun kan? Cuma antaranya berbincang dan juga melihat sesuai tak sesuai lagi
relevan tak relevan ataupun padan tak padan lagi untuk buat perkara ini, laksanakan perkara ini. Hukum tak ubah pun, tak ada. Dalam Quran tetap ada ayat tersebut, dalam hadis tetap ada, dan kitab-kitab tetap ada, dia tak berubah pun. Jadi praktik ataupun disebut dalam bahasa fikihnya tanfiz dan juga tatbiq, pelaksanaan, berbeza dengan tasyri'. Tasyri' tetap tasyri'. Jadi itu antara jawapanlah daripada pandangan saya. Sebab dia itu berlaku zaman Nabi SAW ataupun zaman sahabat. Setengah praktikal. Sebagai contoh, Umar Al-Khattab pernah melarang sahabat untuk mengahwini perempuan ahli kitab. Disebut dalam setengah perbahasan usul fikih sebagai taqyidul mubah, menyekat ataupun mengehadkan perkara yang asalnya diharuskan. Boleh je kahwin dengan perempuan ahli kitab, tapi dilarang. Antaranya Huzaifah Al-Yamani dilarang oleh Umar Al-Khattab, menghantar surat yang khas mengarahkannya stop. Sebab apa? Sebab antaranya disebabkan kepentingan negara. Dia tak ubah hukum yang diharuskan, hukumnya tak diharuskan kan? Kalau di Tunisia sebagai contoh, di Tunisia antaranya dikekalkan dalam perlembagaan untuk melarang lelaki daripada berpoligami. Dikekalkan perlembagaan sebelum itu. Syekh Rashid Ghanouchi dan juga Nahdlatul sendiri bersetuju dalam parlimen kita kena kekalkan. Sebab apa? Antaranya melihat kepada bukan maksudnya terus pegang negara nak ubah perkara macam tu kan, nak ubah pengangguran. Antara hujah beliau lah, ubah pengangguran, ubah itu, ubah ini. Dan bila tidak dibenarkan dalam konteks negara tersebut, begitu negara Tunisia tak ubah pun keizinan ataupun keharusan, tak pergi kepada menghilangkan ayat keizinan dalam keadaan yang tertentu, yang sedikit, bukannya keizinan untuk suatu galakan yang besar. Jadi rakan-rakan sekalian, itu saya beri beberapa contoh. Itu tatbik semasa, dan juga saya bagi contoh Sayyidina Umar, tatbik silam, melihat kepada kepentingan umum. Sebab itu polisi awam, bukan kita nak ubah hukum. Tak ada pun orang bincang untuk ubah hukum guna suara majoriti. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Marwan. Soalan seterusnya, kita ada lebih kurang 40 minit lagi. Tadi Abang Marwan ada sebut, saya nampak perbezaan tu ada boundary, sama ada orang cakap hal-hal yang berkaitan maqasid yang lebih beragama syariah dengan maqasid untuk cara pengurusan dalam sebuah negara. Saya nampak perbezaan. Apakah border yang untuk bagi pemerintah tu tahu bahawa dan mendidik sebuah rakyat tu bahawa tahu okey, ini adalah pemerintahan, bukannya sesuatu hukum yang mengatakan bahawa ini harus, ini haram ataupun segalanya. Bila bincang tentang urusan kehidupan, urusan keduniaan, manusia Maha Suci Tuhan menciptakan mereka dengan akal. Lalu manusia boleh menentukan baik buruk, perkara-perkara asas boleh tentu. Bahkan haiwan, apabila ada api berdekatan suatu kawasan mereka, dekat kawasan mereka ada api yang marak, mereka tak pergi. Mereka tahu itu buruk. Kalau haiwan pun boleh lihat, bezakan antara baik buruk, manusia lebih-lebih lagi. Islam datang, apabila datangnya Islam, apabila bersifat perkara baik buruk ini, maka menentukan beberapa perkara yang terperinci. Saya bagi contoh lah, zina ataupun seks tanpa ikatan perkahwinan, itu diharamkan tegas dalam Islam, kan? Dilarang tegas. Okey, manusia boleh debatkan lagi, ada kebaikan tersendiri. Kalau apa salahnya kalau zina basuh pakai kondom tak menyebabkan sekian, macam-macam boleh berbincang, boleh debat. Tapi ini kata putus. Lalu segala yang kita fikir untuk berbentuk rasional itu ialah untuk membenarkan kata putus ini. Tapi perkara-perkara menepati janji, dalam Quran sebut aufu bil uqud, tepatilah akad-akad ataupun tepatilah janji-janji, perjanjian yang dibuat.
menepati janji itu sendiri dah ada asasnya, dan juga manusia boleh fikir. Sebab itu di barat ke di tempat yang tak ada secara rasminya pembincangan keislaman, memang ada tanda tanya untuk pembincangan sekian MOU itu untuk menepati janji. Contoh, ini urusan keduniaan. Contohnya manusia lihat pembunuhan itu sebagai zalim. Al-Quran dah tegas, hadis dah tegas, syariah dah tegaskan pembunuhan itu zalim. Dan juga dosa, salah, jenayah besar, jenayah kemanusiaan. Membunuh satu manusia seolah-olah membunuh seluruh manusia, kata Al-Quran. Baik, tapi manusia tanpa datangnya itu pun, manusia dah anggap itu satu jenayah. Tapi bila datang lagi itu satu penegasan. Al-Quran memang akan, takkanlah kalau manusia larang, takkan syariah tak larang. Itu antaranya. Jadi beberapa perkara berbentuk kenudiaan, menepati janji, perkara menegakkan pemerintahan dengan baik, mengutamakan kepentingan awam, contohnya, itu manusia boleh fikir. Walaupun tanpa datangnya syarak. Itu masalah-masalah yang duniawiyah. Ini bukan saya kata, ini antara yang sebut dengan panjang lebar lah di hadapan kalangan beliau Al-Imam Al-Ais Abdul Salam, sebagai saya sebut sebentar tadi, Sultan wa Ulama, dalam Qawaid Kubra beliau. Kaedah buku yang penting dalam perkembangan ilmu maqasid. Beliau guru kepada Al-Imam Al-Qarafi, kan, Mazhab Syafi'i beliau. Jadi saya sebut perkara tersebut, itu antaranya. Secara asasnya urusan keduniaan boleh dicapai dengan akal. Tapi ada beberapa perkara terperinci yang diletakkan, yang sedikit. Sebab tu kata Al-Imam Al-Juwayni dalam salah satu karangan beliau, kebanyakan perkara-perkara berbentuk kepemimpinan, pengurusan kepolitikan ini tak ada qadai kebanyakannya. Perkara-perkara itu akhirnya menjadi sesuatu yang debatable, didebatkan, boleh didebatkan. Dan juga bukan yang perkara yang putus daripada agama. So saya lihat untuk menjawab ataupun memberi pandangan tentang soalan saudara, asalnya soal pengurusan kepolitikan, pentadbiran apa semua tu, polisi awam apa semua tu, itu boleh secara asalnya tidak ada masalah, boleh dicapai, dan juga boleh dibincangkan idea-idea luar apa semua, selagi mana tak bercanggah dengan perkara-perkara yang kulli dan perkara-perkara yang putus dalam agama. Jadi perkara-perkara putus itu sendiri, sebagaimana sebelum tadi, bila melibatkan urusan keduniaan, biasanya mereka boleh syariah meletakkan perkara yang berbentuk umum, yang boleh melibatkan semua manusia, kan? Jadi sebab tu disebut sebagai Khulafa'ur Rashidun dan Khalifah Rashidah. Sebab apa? Sebab kita bincang hari ini Al-Hukmur Rashid bahasa Arabnya, ataupun good governance. Itulah maksudnya good governance. Al-Hukmur Rashid, pemerintah yang baik. So Al-Khulafa'ur Rashidun, pemerintah yang baik, mengamalkan sistem pemerintahan dan juga pentadbiran, tata kelola yang baik, sebagai contoh. Tapi barat ataupun sebahagian orang di dalam ilmu kepolitikan menyebut tentang good governance, tentang perkara-perkara keadilan apa semua. Jadi saya rasa saya sebut macam itulah. Tak detail, memang tak sempat kot. Saya rasa macam tu. Terima kasih. Kita buka kepada soalan. Sebelum tu saya nak tanya mengenai dalam buku ini penulis Dr. Jasir Auda meluaskan skop-skop maqasid yang 5 tu. Antaranya adalah harta, menjaga harta, diluaskan, termasuk juga perbahasan mengenai menjaga alam sekitar. Dan saya melihat bahawa kalau di dalam negara umat Islam sendiri, penjagaan alam sekitar adalah yang paling terkebelakang dan paling ditinggalkan perbahasan, perbincangan dan sebagainya. Apa pandangan saudara Marwan mengenai hal itu? Bukan semua perkara yang harus dan juga perkara yang halal itu beretika. Saya mulakan dengan itu. Bukan semua perkara yang halal itu beretika. Sembelih haiwan halal dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dengan agama halal. Belum tentu penyembelihan itu beretika. Kalau sembelih dengan senjata yang tumpul, itu tak beretika.
menzalimi haiwan, menyebabkan kesukaran dalam mematikannya. Kalau sembelih haiwan secara bagus ataupun secara syarak, okey, lepas. Tapi kalau haiwan itu diletakkan dalam satu bakul ayam diletakkan 10 ekor ayam, sesuatu yang tak beretika, dilarang syarak. Kata Imam Al-Ais Abdul Salam dalam karangan beliau yang lain selain daripada tajuk yang saya sebut sebentar tadi, kata beliau, sesiapa yang melihat haiwan itu dibebankan dengan tahap yang tak sepatutnya dibebankan, ini hak-hak haiwan. Biasa orang sebut, kalau setengah yang nak cakap Islam dah sebut, kita Islam dah sebut, tapi umat Islam tak buat. Hak-hak haiwan, dia kata mesti dicegah kemungkaran tersebut. Mesti dicegah. Dia datangkan hadis man ra'a minkum munkar. Ini keluasan amar ma'ruf nahi munkar. Isu-isu haiwan, untuk tubuhkan NGO, untuk bersama dengan NGO yang mana menjaga hak-hak haiwan, itu sesuatu yang sunat dan juga berpahala. Takbir. Contoh-contoh lah. Tak, saya sebut sebab saya sebagai penekanan. Ini disebut dalam teks-teks klasik kita disebut. Sebab tu saya suka menyebut khazanah dan juga teks-teks klasik kita kaya dan mesti berbangga dengannya. Tapi bagaimana berinteraksi dan juga bagaimana untuk kita lihat dalam kerangka semasa, itu suatu tanggungjawab pembaca lah. Sama ada literal ataupun akhirnya berjaya melihat dengan kritikal sebagainya. Jadi perkara untuk persoalan tersebut itu antara yang ditekankan oleh Syekh Dr. Jazir Auda, bahawasanya antaranya hifzun nafs, memelihara kehidupan, memelihara nyawa. Itu bermaksud juga nyawa manusia, nyawa haiwan, dan juga nyawa ataupun tumbuh-tumbuhan, memelihara alam sekitar bersama. Sebab tu ada satu buku Syekh Al-Qaradawi menulis tentang alam sekitar, tapi saya tak pasti diterjemahkan ataupun tak. Orang kita minat buku-buku yang berbentuk kepolitikan dan juga keharakian, tulisan Syekh Al-Qaradawi. Buku-buku itu buku penting kan? Dan juga tokoh-tokoh lain sebut, tokoh barat ke tokoh muslim ke sebut perkara ini. Jadi itu memang salah satu tujuan kan? Sebab itu dalam surat-surat awal masa diutuskan delegasi ataupun kumpulan-kumpulan untuk berperang, biasanya disebut sekali jangan apa nama ni, potong tumbuh-tumbuhan secara tak betul kan? Tak ada sebab potong, tak boleh. Apatah lagi memang tak ada sebab secara tepi-tepi ni, contohnya kalau kita sengaja buat. Jadi itu takkanlah, satu lagi takkanlah kita nak kena baca fatwa-fatwa agak untuk perkara yang berbentuk macam ni. Salah satunya lah. Takkan kita nak perlu ada disebut secara jelas hukumnya sekian-sekian baru kita nak tahu tak boleh buat kat haiwan. So sebab itu kita dapati hadis Nabi SAW mengatakan seorang perempuan dakhalat an-nar fi hiratin, masuk neraka kerana seekor kucing. Kucing tak boleh ada hak dia, kebebasan dia apa nama ni, tak boleh minum, tak boleh makan bagi contoh. Sebab diletakkan di kawasan dia tak boleh keluar. Apatah lagi menangkap manusia yang baik, meletakkan manusia tanpa bicara. Sebagai contoh, lagilah orang yang buat perkara tersebut bersekongkol, kalau ikutnya dalam hadis itu masuk neraka lah. Kalau kucing pun boleh masuk neraka, tak lagi manusia. Tapi setengah orang pula abai perkara ini. Lihat dan sudut kita perjuangkan hak-hak haiwan, tapi perkara-perkara lain pula tu sepatutnya dibuat secara sederhana. Kau boleh merangkumi semua sekadar mampu, saling berganding tangan kan, berbimping tangan menuju ke syurga. Jadi itulah beberapa perkara lah. Jadi kalau akan ada soalan boleh nyatakan. Cuma saya nak tambah yang saya tertinggal poin yang saya kira penting. Antara perbahasan dalam maqasid ini secara taklidinya ataupun secara tradisionalnya, kebiasaannya apabila disebut perkara-perkara yang penting yang 5 itu, hifzun nafs, hifzun din dan sehingga hifzul mal, itu kebiasaannya disebut dari sudut salbi ataupun sudut negatif. Biasanya disebut untuk menjaga nyawa, maka disebut sebab itu adanya kisos. Okay. Apabila menjaga mal, sebab itu adanya hukum ke atas pencuri, undang-undang ke atas pencuri.
Jadi apabila disebut hifzul nafs, sebab itu adanya ataupun menjaga keturunan, sebab itu ada hukuman ataupun larangan berkaitan zina sebagai contoh. Jadi itu antara contohlah dari sudut negatif. So dari sudut positif ataupun dari sudut ijabi dan juga salbi, kalau menurut pandangan Imam Al-Ghazali, ini mesti ditekankan. Maksudnya kita lihat dua-dua sudut untuk menghalang perkara yang negatif, dan juga untuk menegakkan ataupun mengajak lebih kepada kebaikan dalam dikata pertumbuhan. So untuk memelihara kehidupan, mesti ada undang-undang untuk ataupun mesti ada bantuan-bantuan kepada orang yang lemah sebagai contoh. Itu memelihara kehidupan juga. Atau untuk memelihara kehidupan lagi, mestilah diizinkan untuk wanita untuk drive sebagai contoh. Sebab kalau tak ada dia, kalau ada keadaan tertentu yang penting sebagai contoh, takkanlah orang Islam berbincang wanita boleh drive kenderaan. Apalah, saya bagi contoh biasalah tu. Bagi contoh biasalah tu, tak ada apa-apa pun. Tapi nak bagi tahu dia lebih kepada lebih luas. So antara dia untuk memelihara kehidupan mesti ada diletakkan, diajar bagaimana kehidupan yang sihat. Itu sudut yang positif. Itu yang saya sebut tadi, negatif dan juga positif. Okey, dari sudut hifzul mal ataupun hifzul nasl, keturunan, memelihara keturunan. Jadi dari sudut negatifnya, dilarang untuk berzina. Itu biasa disebut dalam teks-teks. Cek teks-teks manapun biasanya disebut contoh-contoh yang berbentuk sebegini, berbentuk undang-undang jenayah syariah. Baik, kalau dari sudut positif, mestilah dimudahkan urusan perkahwinan sebagai contoh. Mestilah adanya kumpulan ataupun masyarakat madani yang mana lebih menekankan soal kekeluargaan, mengelakkan perceraian. Itu antaranya kan. Jadi pendidikan kekeluargaan di TV diperbanyak. Itu antaranya juga berbentuk positif. Jadi saya nak sebut ini sebagai maksudnya kita lihat untuk halang, maksudnya kita menghalang. Untuk kita menggunakan undang-undang, tak semestinya. Untuk menyangkut syariah tak memeliharanya bukan macam tu. Bagaimana nak memelihara sesuatu yang tiada, maka mesti diadakan. Okey. So memelihara kehidupan itu mesti dipertingkatkan kewujudannya ataupun diperkasakan supaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Memelihara ekonomi bukan sekadar sebab itu kita letak hukuman ke atas pencuri, bukan sekadar itu. Memelihara ekonomi sebab itu kita kena mestikan kumpulan-kumpulan Islam itu mengetahui asas-asas ekonomi. Sebab itu sepatutnya dekat, tapi tak tahu sebagai contoh. Itu salah satunya. Kelas-kelas yang berbentuk ekonomi, kalau mesti digalakkan hadir, bukannya keluarkan kora-kora tertentu, jangan hadir kelas kumpulan-kumpulan tertentu. Itu tak boleh lah. Itu bertentangan contohnya. Jadi itu antaranya saya sebut sebagai orang menyempitkan perkara yang luas dan meluaskan hal-hal yang sempit. Akhirnya tak ada apa dah tinggal pada syariah di tangan segelintir pihak yang faham, sama ada sengaja salah faham ataupun memang salah faham perkara-perkara yang berbentuk syariah. Jadi mesti lihat sudut ijabi dan juga ataupun positif dan juga negatif, pertumbuhan dan juga penjagaan dan juga pemerkasaan ataupun pemberdayaan, dan juga dari sudut negatif iaitulah sudut mengehatkan sekian-sekian dengan erti kata yang relevan dan juga tidak bercanggah dengan perkara-perkara yang didatangkan oleh syarak. Jadi itu antara poin lah saya fikir, selain poin wasail dan juga maqasid itu antara yang penting untuk ada dalam kepala ini perkara-perkara umum. Tidak ada masalah. Ini teori cara berfikir sebenarnya. Cara berfikir dalam pengurusan ke, dalam kehidupan ke, apabila ada kelas pukul 11, lepas tu pukul 10.45 baru terjaga tidur selepas subuh sebagai contoh. Kan? Lepas tu nak solat duha. Apa kena bang? Kelas itu satu perjanjian. Contohnya kena pergi tepati masa. Contoh sesuatu yang wajib. Ataupun ada mesyuarat ke, wajib juga. Tapi solat sunat tak perlu buatlah ketika itu. Ini satu cara berfikir aulawiyat. Kan? Apatah lagi ni sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara-perkara berbentuk keduniaan, berbentuk pentadbiran, berbentuk antara negara,
macam-macam lagi. Jadi perkara itu juga antara mengajar kita cara berfikir supaya tidak akhirnya perkara yang kecil dibesar-besarkan, perkara yang besar kita anggap biasa saja, tak kisahlah. Jadi sebagai contoh, sebagai sebut halal tadi. Halal, apa itu halal? Apa itu indikator untuk kita sebut itu halal? Jadi itu persoalan penting. Adakah supaya haiwan itu diletakkan di tempat yang baik itu tak diletakkan sebagai antara syarat? Kalau diletakkan, kenapa banyak lori-lori kita nampak haiwan itu diletakkan dalam satu lori, dalam satu bakul yang banyak? Itu bukan satu kezaliman yang mesti dibanteras sebagai contoh. Jadi banyak lagi contoh kalau nak melihat kepada perkara tersebut. So saya nak ulang, perkara yang halal dan juga harus belum tentu beretika. Assalamualaikum. Buka pada berapa lagi soalan. Ya, 2 soalan tak okay. Cepat. Panel tak makan lagi. Cepat sikit. Guna nama panel, salah guna nama. Dia tak makan ni. Ustaz ni. Ada ke? Yang belakang? Okey tak? Silakan. Tak ada soalan lagi tak? Baik. Okey, satu lagi dalam buku ni, Dr. Jasir Honda dia bawa daripada konsep menjaga agama, daripada sadar zara'i kepada fatul zara'i. Maksudnya dia membuka lebih luas, dia memberi kebebasan kepada agama. Okey, baik. Okey, baik. Sama ada competition ini dia akan mengaktifkan lagi kebebasan, dia akan mengaktifkan lagi dakwah-dakwah Islamiah, ataupun hanya mengaktifkan lagi kerja-kerja menyekat orang lain punya dakwah tanpa kita sendiri proaktif untuk berdakwah. Dapat ulang sekali je. Okey, maksudnya Saya sekarang Dr. Jasir sebut sekian-sekian. Okey. Lepas tu Okey, maksudnya adakah situasi itu, maksudnya kebebasan agama itulah, dia akan memberi ruang competition yang sangat sehat dari kalangan pendakwah-pendakwah dalam kalangan agamawan lah, tak kisah daripada agama apa, ataupun sebenarnya dia hanya akan melahirkan satu golongan agama yang kerja dia menyekat agama orang lain. Maksudnya dia tak memproaktifkan diri dia. Apa pendapat? Faham. Okey, bismillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan tentang kebebasan beragama. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan penting telah mengajak manusia kepada Tuhan dan juga beragama. Jadi rakan-rakan sekalian, tentang soalan tersebut, ni kalau langgut saya tak nak sentuh konteks Malaysia ke apa, saya sentuh secara teorinya. Secara teorinya, saya sebut antara yang mengatakan haddul riddah, hukuman murtad. Saya sebut nama tokoh-tokoh yang sebenarnya kata mereka, kalau semata-mata kerana bertukar agama tanpa ada kesalahan yang lain yang diiringi, itu bukan perlu diambil tindakan. Contohnya, sebab itu suatu yang tak ada siapa boleh paksa. Afa'an tatukirihun nas hatta yakunu mu'minin, itu antaranya lah. Adakah kamu maksa manusia supaya akhirnya mereka jadi beriman? Dalam surah Yunus, saya silap saya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang nak, silakan beriman. Siapa yang tak berminat, dia kufur, silakan. Bukan arti silakan yang kedua tu silakan berbentuk ancaman. Itu antara cara gaya bahasa dalam Quran bila guna perkataan sebegitu. Antara lagi yang sentiasa disebut, bahkan yang jadi satu buku ialah La Ikraha Fid Din, tiada paksaan dalam agama. Baik, saya sebut
Secara asasnya dalam pandangan jumhur, ia suatu yang semata-mata kerana keluar agama maka dihukum. Tapi tak semua pandangan macam tu. Itu secara asasnya, secara amanah ilmu ni saya sebut memang asasnya macam tu. Tapi ada yang melihat berbeza. Sejak zaman silam lagi ada yang melihat, walaupun tak banyak, bahawasanya, tapi saya sebut antaranya Syekh yang terkenal lah, Ala Raksihi, bahkan buat kitab khusus dan juga mempertahankan pandangan itu, Tahajib Al-Anwani, diterjemah kepada beberapa bahasa buku tersebut. La Ikrah fi Din. Bahasa Malaysia pun ada kan? Bahasa Melayu pun ada. Dia pandangan macam tu. Dan antaranya lagi Syekh Al-Qaradawi dalam Jarimatul Riddah wa Uqubatul Murtad, jenayah keluar agama dan juga hukuman murtad. Beliau sebut dalam perkara tersebut membezakan. Tapi beliau masih lagi membezakan, tapi tak ada selantang Syekh Taha Al-Jabir Al-Alwani. Jadi beliau sebut dalam perkara tersebut dan juga macam suatu tu antara dua buku yang bagus yang disebut juga dalam buku ini. Okey, siapa lagi? Antaranya lagi Syekh Abdullah bin Bayyah. Sebut dalam buku beliau Sina'atul Fatawa. Saya cek saya baca buku tersebut, bahagian tersebut. Beliau pandangan demikian. Antaranya kata beliau, tak silap saya, ia biasa, dihukum ni biasa. Dihukum ni maksudnya bila mana keluar batu buat satu kesalahan, dalam arti kata mengancam masyarakat semua, mengkhianati negara sebagai contoh. Itu antaranya lah. Antaranya lagi Dr. Sa'id Ramadan Al-Muti, Syekh rahimahullah. Dia sebut dalam buku beliau Huriyatul Insan fi Zilli Ubudiyatillah, tak silap saya tajuknya. Yang saya sebut nama kitab terus. Dia kata itu hukuman itu berbentuk kepolitikan. Kalau ada kesan yang memberi mudarat kepada negara dan juga masyarakat, maka ketika itu boleh dihukumlah. Maksudnya bukan semata-mata kerana bertukar agama. Saya Ramadan Al-Muti. Antara yang sebut lagi Syekh Ar-Raisuni dalam buku beliau secara jelasnya Al-Kulliyat Al-Asasiyah di Syariatil Islamiyah, perkara-perkara kulli dalam agama untuk syariat Islam. Beliau sebut antaranya lagi siapa? Muhammad Syartuh, Al-Ustaz Al-Imam Al-Akbar, biasa gelaran untuk sebab beliau bekas mufti Syekhul Azhar. Dia sebut dalam buku beliau Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Dan saya sebut semua nama buku dan juga nama penulis yang melihat bahawa ini bukan hukumannya. Dan ada lagi beberapa yang lain yang saya tak sebut. Baik, saya dahulukan dengan perbincangan tersebut sebab kalau tak orang akan tanya keluasan itu bagaimana sebagai contoh. Baik itu. So sebahagian orang lalu berkata, kalau macam tu kamu bersedialah ataupun kamu bersetujulah untuk menolak ataupun menggalak, kamu tak. Kenapa pergi pada kesimpulan macam tu? Si Fir yang bermasalah seperti itu, kita mengizinkan, bermaksud menggalakkan. Ayat Al-Quran dan juga Nabi SAW sebut bila mana berperang dilarang untuk menghancurkan dan juga menyerang rumah-rumah ibadat. Adakah bermaksud otomatik Islam datang untuk menggalakkan orang beribadat di rumah itu dan tak mensyirikkan Tuhan? Tak pun. Keizinan tak bermaksud menggalakkan dan juga keredoan, tak semestinya. Okey, jadi atas asas tersebut, itu antaranya lah wacana baru yang dimaksudkan oleh Dr. Jasir tentang Hifzuddin, kan? Jadi perkara tersebut pada pandangan peribadi saya bersetuju. Pada pandangan peribadi saya bersetuju dengan aliran sarjana berpandangan sedemikian sebagaimana saya sebut nama-nama mereka sebentar tadi, kan? Jadi bukan semata-mata kerana keluar agama, tapi keluar agama lepas tu buat kejalahan jenayah lain, so dia dihukum hukuman yang berbentuk ta'zir, kan? Hukuman yang elok lah dan juga padam lah atas kesalahan yang dilakukan. Ada yang dibunuh. Contohnya tak silap saya pada zaman Nabi SAW ada yang keluar, lepas tu dia curi sebagai harta zakat, dia bunuh orang yang jaga haiwan yang sedekah tersebut. Contohnya. So kesalahan dia bunuh, dia rompak, layak kena bunuh. Dia bukan semata-mata kerana keluar agama. Jadi itu kalau bahas panjangnya
Itu tak mustahil saya boleh sebut dalam perbincangan pendek sebegini. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kita boleh bertanding? Memang agama ini, saya selalu sebut, saya nak ulang lagi, agama ini ditegakkan atas dasar dakwah. Nahnu ummatu dakwah. Kita umat, asasnya ialah dakwah. Yang amar ma'ruf nahi munkar yang kebanyakannya boleh dilaksanakan oleh masyarakat. Bahkan mesti dilaksanakan oleh masyarakat. Sebab itu Syekh Raisuni ada satu buku penting, Al-Ummatu Hiyal Aslu. Umat atau masyarakat merupakan asal. Teras. Maksudnya dalam nak melawan dan juga menegakkan perkara keislaman, mereka boleh tegakkan tanpa kerajaan. Dan juga mengajak manusia kepada perkara-perkara keislaman, dan juga membanterasnya, mereka boleh mencegahnya tanpa kepada kerajaan dalam banyak perkara. Setengah perkara sahaja berhajat kepada kerajaan, dan setengah perkara ataupun sebahagian perkara. Kita sebagai contoh, antara tugas kerajaan ialah membanteras fanatik agama ataupun budaya perkara-perkara yang untuk memberi kesan kepada sosial. Antara tugas kerajaan juga mengajak mendidik manusia ke arah kebaikan. Bila beragama menjadi penganut agama yang baik, bernegara menjadi warga negara yang baik. Itu antara tugas kerajaan juga. Tapi tugas itu juga dalam masa sama boleh dilakukan oleh masyarakat, umat Islam. Dan juga memang mereka patut dilakukan juga. Sebab itu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Dan lepas tu ayat tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kuntum khaira ummatin itu surah Al-Imran, wa kadzalika ja'alnakum itu surah Al-Baqarah. Dan wa kadzalika, demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Ayat itu berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah, bercakap tentang umat pertengahan. Baik. Jadi litakunu syuhada 'alan nas. Sebab itu kalau siapa yang baca YBD tak ada maaf tulisan, dia cadangkan kita Darus Syuhada. Biasa bincang Darul Harbi, Darul Zimmi, yang itu pembahagian yang tak elevan lah. Saya sebut tak elevan buat masa sekarang. Boleh jadi satu hari nanti elevan, bukan saya sebut. Ini antara tokoh-tokoh yang lain ramai yang sebut. Al-Qaradawi pun ada sebut, Fahmi Huwaidi pun ada sebut. Ramai lagi tokoh yang sebut. Kenapa susah sangat nak anggap ini sebagai suatu fenomena keilmuan, kan? Perbezaan pandangan. Jadi kenapa nak sebut sangat perkara harbi terhadap orang yang berbeza pandangan dengan kita? Dan Al-Quran sebut ni satu tadi saya sebut apa? Tentang contoh apa saya nak sebut? Tentang syuhada. Jadi perkara syuhada itu kata Darul Syahadah, kata Tariq Ramadan. Maksudnya di mana-mana ada umat Islam, di situ mereka mesti menjadi umat yang produktif. Itu ayat tersebut sebut. Sebab kuntum khaira ummatin, kan, dalam ayat yang lain, kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, umat pertengahan, yang mana mesti berperan memimpin. Bukan maksudnya kita yang nak memimpin, kita nak memimpin tapi tak tunjukkan kredibiliti dalam memimpin. Maknanya orang tak percaya umat Islam memimpin sebagai contoh. So itu ayat yang sebut maksudnya tugas semua dijadikan. Wa kadzalika ja'alnakum, kami telah menjadikan kamu semua. Tapi kita tekankan terlalu banyak tentang kenegaraan. Mesti selesaikan menerusi pintu negara. Tak semestinya. Banyak boleh diselesaikan menerusi pintu masyarakat madani, kan? Jadi rakan-rakan sekalian, itu antaranya lah, kan? Antaranya yang saya kira memang nak tak nak memang peranan itu mesti dibuat. Sama ada undang-undang negara kita bagaimana pun, tapi nak tak nak peranan dalam arti kata golongan, sama ada golongan agama atau umat Islam, untuk menegakkan perkara-perkara yang ma'ruf dalam arti kata yang luas. Bukan sekadar ma'ruf itu untuk menggalakkan sekadar perkara-perkara yang rutin, sebagai contoh yang biasa kita dengar. Itu sangat ma'ruf juga, sebahagian ma'ruf, perkara ma'ruf luas. Sebab itu bagi orang bila cakap ma'ruf nahi munkar, mereka cuba sempitkannya. Menggalakkan manusia berfikir, menggalakkan kajian-kajian dan eksperimen saintifik, itu ma'ruf. Begitu, takkanlah bila mana kita kena sebut dengan nama agama baru kita nak anggap itu sebagai daripada agama, kan? Jadi secara asalnya saya sebut macam tu lah. Secara asalnya tu dan sepatutnya memang macam tu. Sebab itu Islam
di Turki boleh hidup walaupun bencana yang datang ke atas mereka di tangan Kemal Atatürk. Kemal Atatürk ada jasanya tersendiri dan dia ada masalah dan juga kesalahan besar, pemaksaan membentuk ideologi terhadap umat Islam dan juga selalu legit dan juga Islamofobia sehingga semua perkara azan boleh tukar. Jadi masalah bagi contoh, tapi Islam boleh hidup sebab Islam itu milik umat, bukan untuk oleh negara. Negara itu salah satu wasilah. Negara tak pernah jadi maqasid. Negara wasilah, khilafah juga wasilah untuk tegakkan keadilan, untuk tegakkan kebaikan. Dia kata sekali ini salah faham. Saya fikir negara wasilah. Jadi negara wasilah, pilihan raya untuk melantik negara, melantik pemimpin negara itu wasilah kepada wasilah. Betul. Bukankah ada dalam perbincangan fikir memang ada, perbincangan maqasid memang ada. Bukankah ada dalam aktiviti seharian kita? Ini merupakan kalau nak buat sesuatu kena buat perkara ini dulu kan. Ataupun biasa setengah Islamis sebut la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apa-apa yang tak sempurna dengannya melainkan dengannya maka perkara itu diwajib. Maka kenalah di perkara, maksudnya pendidikan, mencerdikkan ahli-ahli, mencerdikkan anak-anak buah masing-masing itu suatu yang mesti suatu kewajipan. Mengajak mereka untuk pergi hadir kepada program-program yang bagus sebagai contoh. Bukan sekadar secara faham apa yang mereka faham, itu juga suatu yang kewajipan kalau nak keluar. Tapi akhirnya lihat kepada sempit. Lihat kepada kalau tak bersama aku maka tak buatkan kewajipan. Apa ni? Tak ada berkata macam tu. Itu salah satu secara faham. Tapi banyak lagi boleh difaham dengan dalam kereta untuk merealisasikan perkara yang bagus. Jadi rakan-rakan sekalian, itu sajalah pada malam ni. Saya harap itu sebab kesimpulannya. Jadi saya harap ini secara ringkasnya bermanfaatlah kepada rakan-rakan sekalian. Dan berapa akan bertanya tentang buku tersebut saya tak pasti sebab sedang diusulkan untuk cetakan kedua. Yang baru-baru ni dicetak tak banyak jadi dah habis. Jadi rakan-rakan sekalian, inilah secara asasnya tentang maqasid syariah yang saya kira kita boleh praktik dalam dunia harian. Asas kita sembahyang kita kena tahu apa tujuannya. Menjelang Ramadan kita kena tahu apa makna Ramadan, apa erti yang mahu dicapai. Kau pakai retah. Dalam dunia kenegaraan kita kena tahu bila buat macam ni tak kisah kau pakai serban ke tak pakai serban ke, kalau kau buat perkara yang salah, itu perkara yang salah bercanggah dengan perkara agama, maka kita kena lawan, bantras perkara tersebut. So itu antara pentingnya untuk tahu perkara apa yang mahu dicapai oleh agama. Ini biasalah kan. Jadi rakan-rakan sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini memberi kebaikan kepada semua dan apa-apa pertanyaan ataupun perbincangan bolehlah kita usahakan masa ke semasa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.